Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bab 3 asas akidah Islam. Tidak cerita. Muka surah 10. Bab 3 asas akidah Islam, menghayati rukun-rukun iman. Tajuk ni kita tak ada orang tak lalu dah tajuk ni sebenarnya. Sejak daripada sekolah lagi dah. Cuma kita nak tengok dari segi fakta dia. Benda yang sama saja. Cuba kita tengok ni dari segi fakta dia. Pendahuluan. Rukun iman ialah beriman dengan Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat dan qadar baik dan buruk. Sebagaimana saya sebut minggu lepas, rukun iman ni ambil daripada hadis Umar, hadis Sayyidina Umar tu, di mana Jibril mari mengajar Nabi, mari mengajar kan. Dia masuk dalam majlis Nabi bersama sahabat dia. Dia minta Nabi jelaskan apa dia Islam, apa dia iman, apa dia ihsan dan seterusnya. Jadi dalam bab iman tu, dalam bab iman, Rasulullah jawab, antu'mina billah, al-iman antu'mina billah, makna beriman kepada Allah, wa malaikatihi dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi dan kitab-kitabnya, wa rusulihi dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir dan hari akhirat, dan wabil qadari khairihi wa syarrihi. Itulah dia terjemah tu. Hari akhirat, qadar baik dan qadar buruk. Rukun pertama, kita bincang satu-satu. Rukun pertama, keimanan dengan Allah Subhanahu wa taala. Keimanan dengan Allah merupakan perkara yang asas, yang paling asas dan mendasari seluruh ajaran Islam. Sebab tu bila orang ngaji akidah, dia tumpu kepada keimanan kepada Allah. Dan kadang-kadang hak lima lagi tu tak ada dia nak bincang. Dia kata nak bincang juga, kabar-kabar habis hak tu. Dan dia tidak jadi utama. Dia bincang Allah saja tu. Macam kitab-kitab Jawi, akidah Jawi tu, misalnya kitab Faridatul Faraid, kitab Faridah tu tak? Faridatul Faraid itu dia bincang sifat Allah dulu. Hak belakang tu ada juga tak? Cuma dia sebutnya tidak detail sebut depan tu. Sebab dia kira hak paling trust sekali ialah keimanan dengan Allah sebagai, dia kata, perkara asas paling dasar. Bermula dengan keimanan kepada Allah inilah akan bercambah kepada kepercayaan yang lain dan halnya merupakan semulia-mulia keimanan. 2.2 mentauhidkan Allah. Bila kita berbincang tentang rukun iman, percaya kepada Allah, maksud percaya ni ialah mentauhidkan Allah. Mentauhid daripada perkataan wahid. Tak erti Arab pun sekurang-kurangnya kita bila erti dah. Wahid, isnain, salasah, arba'ah. Boleh tak bila Arab walaupun tak erti Arab? Sekat berapa boleh bila? Cikgu rasa yang boleh bila sekat berapa? Sekat 4. Dia boleh bila sekat 4 tu pasal dalam Quran tu masna wasulah sawaruba. Jadi bila sebut wahid, makna satu. Daripada perkataan wahid ni, wahada. Wahada maknanya mensatukan. Wahada, jadi wahada tu dia masuk dalam past tense dia. Jadi kalau kata terbitan dia nak ditukarkan noun perbuatan tu, tauhid. Kalau orang belajar Arab, pokok sudin tu dia. Wahada yuwahidu tauhid. Tauhid tu masdar dia panggil. Maknanya kata terbitan dia. Jadi tauhid ni bermakna pengesaan.
buat dah lagu mana pun, nak biar jadi Tuhan tu, so dia saja. Zat dia tu so, diri dia, zat tu orang sebut. Diri lah. Jadi bunyi klasik sikit, bunyi kitab sikit kali kata-kata zat. Zat tu diri dia, so. Kemudian, apa saja berkaitan dengan dia, so berlaku. So berlaku. Kuasa dia pun so. Maknanya tak kosi dengan orang. Jadi itu makna jadi proses atau pengajian kita untuk menjadikan Allah itu esa, nama dia tauhid. Nah, itulah kita faham dari ni. Gapo makna tauhid itu mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataan at-tauhid membawa maksud esa atau mengetahui sesuatu itu satu. Daripada perkataan wahid. Mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala ialah mengaku bahawa tidak ada benda lain, kuasa lain, sama ada manusia atau jin atau apa saja selain daripada Allah. Cuma kita dengar kalau orang belajar mengaji tabalasah tu, Allah itu esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al. Jadi dia sebut istilah gitu. Orang pun tak faham gapo esa pada sifat, esa pada zat tu dia boleh faham. So pada sifat. Apa sifat Allah ada so ke? Kalau dia tidak terang kan. So pada af'al. Af'al tu perbuatan. Apa perbuatan Allah tu so ke? Nampak tak? Jadi tidak perlu sebenarnya kita ulah so pada zat, so pada zat, so pada sifat, so pada af'al tu tak? Ya sebenarnya matlamat dia nak pergi situ ni nak royak benda ni. Kita mengaku bahawa tak ada benda lain, kuasa lain. Sama ada manusia, kuasa jin, apa saja selain daripada Allah itu tak ada kuasa. Kalau ada kuasa pun kuasa nisbah sahaja. Hakikat sebenar kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Lawan bagi tauhid, gapo dia? Syirik. Tauhid makna so gini. Syirik makna syarikat. Mudah je kita nak faham perkataan syirik tu, syarikat. Mensyarikatkan Allah, makna syarikat itu berkongsi. Inilah benda yang paling Tuhan marah sekali, mensyirikkan dia. Dalam kita duduk mengesakan Allah, tiba-tiba timbul benda lain, hak tu marah benar dia. Siapa dia tak apa kan? Innallaha la yaghfiru an yushraka. Allah tidak akan apa maaf apabila kita bersyirik. Kalau raja lagi marah dah. Pakai hari ni tak selesai lagi. Latih raja berapa hotel kan. Ni dah. Marah siapa mati tu kan. Waktu raja paling dia marah sekali kalau marah orang lain dia boleh maaf. Marah latih orang lain ni. Siapa tak sup cerita dia? Siapa dia ingat cerita tahun 90-an tak? Latih raja. Latih raja. Oh, marah dia. Kalau manusia pun mensyirikkan dia tu dia marah dah. Padahal dia tu kuasa orang bui je. Pokok kita jauhi kuasa tu. Ni Allah ni kuasa mutlak. Ya dia miliki sendiri. Tiba-tiba kita pergi wasyarikat dengan orang lain. Marah benar dia dah. Dia boleh panggil dia syirik. Nak royak ni apa dia ni? Lawan tauhid ialah syirik. Kan? Tauhid adalah ajaran sepanjang sejarah manusia. Ajaran setiap nabi dan rasul sejak Nabi Adam alaihissalam sehinggalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah kita. Semua rasul-rasul membawa akidah yang sama. Syariat saja berlainan. Dah? Ni. Sejak daripada Nabi Adam akidah sama, iaitu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Adam itu tak ada cerita lah mana sebab umat manusia tak ramai lagi. Kalau kita belik-belik sejarah, Nabi pertama sekali, Rasul pertama yang berdepan dengan manusia ke syirik ni Nabi Nuh tak? Nabi Nuh tak? Banyak cerita. Nabi Idris dulu pada dia pun tak ada cerita lah mana. Cerita berdepan dengan umat membawa tauhid ini bermula dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh straight turun sampai ke Nabi Muhammad.
benda sama yang dia bawa, iaitu mentauhidkan Allah. Sebab tu dalam Al-Quran dia bawa pakej yang sama. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan. Sesungguhnya kami bangkit setiap umat itu rasul. Gapo dia benda yang dia bawa? Ani'budullah, ajak supaya beribadat kepada Allah, sembah Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Istilah taghut ni lain pada Allah, taghut selalu. Kuasa yang kita buat, kuasa lain pada Allah, taghut. Jadi bila Tuhan sebut sendiri, setiap umat dibangkitkan rasul bawa benda sama. Ani'budullah wajtanibut taghut. Maknanya tauhid lah tu. Nampak dah? Okey. Yang berlainan ialah syariat, ibadat. Semaya Nabi Musa lagu lain, tak serupa dengan semaya umat Nabi Muhammad. Begitulah, setiap Nabi ada syariat masing-masing. Mari syariat baru untuk memasukkan syariat yang lama. Jadi wajib manusia tu bila dia duduk dalam zaman dua Nabi, katakan umat Nabi Isa, dia ikut syariat Nabi Isa. Bila mari Nabi Muhammad, dia kena tinggal hak tu. Tauhid sama, syariat tu kena tinggal hak tu. Apa itu? Jadi situlah orang Kristian ni dia tak boleh terima syariat Nabi Muhammad. Dia syariat Nabi Muhammad dia tak boleh terima. Dia nak kekal hak tu lagi. Tapi bila dia tengok dalam kitab Injil dia menyebut bahawa akan lahir min ba'di ismuhu Ahmad, akan mari lahirnya nama dia Ahmad, Nabi Muhammad ni lah. Jadi bila dia tengok, lalu baca dalam kitab Injil dia, menampakkan bahawa dia kena tinggal agama dia, kena terima syariat Nabi Muhammad, situlah dia ubah kitab dia. Nampak tak? Punuh agama Kristian kerana diubah oleh padri dia. Sehingga Tuhan sebut fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim. Celakalah orang-orang yang menulis kitab-kitab dengan tangan-tangan mereka. Thumma yaquluna hadza min indillah, tapi dia claim benda tu mari daripada Allah. Nampak situ tak? Jadi apa yang saya nak sebut sininya, tauhid yang satu, akidah yang sama. Tauhid dapat dibahagikan kepada tiga bahagian, iaitu tauhid rububiyah. Tauhid yang pertama rububiyah. Ini pun jadi satu polemik. Orang marah mengaji tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Sebab dia kata ini hak baru, padahal ni hak dulu. Cuma dalam zaman sahabat, zaman tabi'in, dia tak sebut perkataan rububiyah tu. Itu istilah baru. Tapi benda tu sudah ada. Kan? Benda istilah, dia sebut istilah tu barang dah ada. Supaya contoh ke apalah. Sebab saya jumpa dengan seorang hamba Allah tu. Dia kata tak ada zaman Rasulullah dulu hadis dhaif, hadis sahih, hadis maudhu', dia kata. Kita ngaji, kita orang ngaji ni kita boleh suka lah. Sebab apa? Sebab zaman Nabi tu tak ada lagi penyelewengi hadis. Kenapa tak? Imam Syafi'i lah orang yang mula tulis sahih, hasan, dhaifnya. Sebabnya bila benda sudah ada dah, tapi cuma nak win nama. Jadi kalau kita boleh jawab balik ke dia, kalau kita duk ngaji tajwid tu, idgham al-ghunnah tu, ada Sayyidina Abu Bakar? Tak ada. Betul tak? Bila tu istilah idgham al-ghunnah, ikhfa syafawi ke apa tu tak? Tu benda baru. Benda baru kalau tengoknya. Tapi adakah? Tak ada di zaman sahabat idgham al-ghunnah. Ada. Lagu mana? Cara baca dia tu lagu tu. Jadi tak timbullah cerita nak win nama, sebab baca betul masa tu. Bila dah orang baru ni untuk memudahkan lagu ni, huruf ni jumpa dengan huruf ni nak sebut lagu mana bunyi, jadi bui nama. Builah ni ikhla, ni ikhfa, ni huruf qalqalah. Nampak? Ya, jangan buat darah kita ni. Jadi nak kata rububiyah ni memanglah ulama dia yang bagi nama. Tapi benda tu sudah bincang. Cuba kita tengok apa dia dibincang dalam tauhid rububiyah.
Tauhid ar-rububiyah bererti mengesahkan Allah sebagai pencipta, pemilik, pendidik, penguasa dan pentadbir seluruh alam. Situ. Iktiqad kita, perbuatan kita dan lafaz kita, tiga perkara yang sakut paut dengan akidah ni, kita bui ke Allah saja. Kuasa pencipta yang memilih alam ini, dia mencipta semua ni, dia, tak ada orang lain yang berkongsi dengan dia. Pemilik, Tuhan punya, dia. Pendidik, ni dia duk didik kita ni. Penguasa, pentadbir, bila sebut pentadbir ni seluruh pusingnya alam, hujan turun, cuaca lagu mana, berlaku gempa bumi sini, tanah utus sana, semuanya dia je bui rezeki, dia yang menurunkan hujan. Jadi kalau akidah kita serah kepada Allah benda-benda tadi, maka kita dipanggil telah tauhid rububiyah. Jadi benda ni diajar oleh Nabi kepada umat Islam terdahulu. Inilah, cuma nama rububiyah tu ulama lah bagi namanya, kan? Nampak tak? Apa dia rububiyah? Daripada perkataan Rabb. Rabb ni maknanya menguasa, mendidik. Kita pernah dengar istilah tarbiyah. Daripada Rabb juga. Murabbi. Ni maknanya dia yang mengatur, mendidik, mencipta segala-galanya. Allah itu rububiyah. Boleh faham dah tauhid rububiyah, Kemudian perkataan Rabb banyak disebut dalam Al-Quran dan hadis. Jadi ulama ambil situ je, bukan dia reka. Contohnya dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah. Siapa dia Allah tu? Tuhan Rabb yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Inilah tauhid rububiyahnya. Lepas tu salah mana benda ni tak? Saya sebut salah ni sebab ada satu ekstremis di zaman akhir ni, dia cuba tolak pengajian-pengajian di institusi-institusi sedekah sukatan yang ada di sekolah-sekolah, di universiti dalam dan luar negara. Kitab-kitab yang ditulis oleh ulama tauhid rububiyah, dia suruh ngajinya, bila nak ngaji, nak kenal Tuhan, pergi kot sifat 20. Nampak tak? Dia paksa orang supaya ngaji ini sahaja manhaj yang betul. Kalau ngaji tauhid rububiyah, itu benda salah. Nampak tak? Tebang kita ngaji juga, dia jawab dia jadi gini. Ni bu, nampak tak? Boleh baca di belakang. Nampak tak tulisan? Ni, ni buku sebuti ni. Kalau nak tahu Wahabi ni sebuti ni, Profesor Pasri tulis. Saya beli buku dia ni. Dan saya cadang di akhir kuliah nanti, kalau boleh dia duduk di Uniza, nak panggil dia bui macam Dr. Muhyiddin dulu, okay? Kita panggil dia mari. Buku ni ramai orang pinjam dah. Saya beli orang tu pinjam, orang ni pinjam. Ni, dalam ni. Kalau nak tahu Wahabi, label Wahabi, duduk dalam buku ni sebuti. Jadi nak royak ke apa saya tunjuk ni? Kalau orang tanya kita ngaji tauhid, apa dia? Ngaji tauhid rububiyah. Dia pun kata demogoni selalu. Kan Saya bawa ni bukan bawa, saya pergi pinjam ni. Cik Romli pinjam. Hari ni dia atas ni. Dia pinjam baca. 2 minggu ni tak? 2 minggu dia baca habis. Okay. Siapa nak pinjam pula boleh ni. Okey. Jadi tauhid rububiyah ni maknanya Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan yang memelihara. Faham ambil mana? Ambil surah Fatihah. Lepas tu salah mananya? Apa kena mengena gitu tuduh lagu ni? Dia tulis ada. Memang kalau kita baca dalam media sosial dia sebut gitulah. Kerosakan pahaman Wahabi ini ialah kerana belajar tauhid rububiyah. Segala yang ada dalam alam ini adalah dalam pengetahuan alam. Pengetahuan Allah. Tokah alam. Yang ada dalam alam ini adalah dalam pengetahuan Allah. Tidak ada satu benda pun ni akidah kita dah. Tidak ada satu benda yang Allah tidak tahu. Allah bersifat ilmu. Dalam sifat 20 pun ada satu sifat dipanggil ilmu. Setahu mana ilmu Allah?
Maha mengetahui. Tak faham lagi. Apa makna maha mengetahui? Tak ada benda dia tak tahu. Habis lalu. Sebut saja benda pengetahuan dia tahu belakang. Sehingga digambarkan dia sebut dalam kitab-kitab ulama tulis tu, batu di atas batu hitam merayaknya semut yang berwarna hitam di malam yang gelap gelita. Allah tahu berapa lakoh semut itu. Jadi kalau kita nak sebut hebat lagi, setiap bulu kambing tu, kambing ni berapa orang, kambing ni berapa orang, dia tahu belakang. Patu bulu mana nak luruh hari ni dalam jadual dia. Faham tak? Sebut gapo, dia tahu belakang. Itulah dia pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya itu rububiyah. Nak supaya gapo rububiyah dah. Sebab dia ada tiga ni dah. Yang ke seterusnya, dia melakukan apa yang dia kehendakinya. Tak ada orang boleh beri suggestion ke dia. Tak ada orang boleh beri idea ke dia. Allah tolong buat gani, tolong buat gani, dia tak pakah orang. Kuasa mutlak, tak pernah mesyuarat dengan orang. Perancangan dia pula bukan perancangan ikut telitah. Perancangan dia rancang pada azali. Makna azali ni makna tak ada mula. Kita sebut dah dulu dah. Ni kita nak mari hari ni ni. Mata kita berkelip berapa hari ni kan? Ada dalam jadual dia sejak azali. Tengok tak? Tu berasa kita berasa apa nak panggil, itulah dia Tuhan. Pelik sungguh dia ni. Kita nak buat gapo tu dia tahu dah dari jadual dia. Setiap patah perkataan apa yang kita nak ucap sudah ada dalam jadual dia. Sebab apa? Dia melakukan apa yang dia kehendaki. Okay. Dia yang berkuasa memberi manfaat dan mudarat kepada sesuatu dan tiada siapa yang berhak dan berkuasa untuk melakukan sesuatu kebaikan atau keburukan tanpa izinnya. Boleh faham situ dah? Mudah tu dah. Kau ni nampak tajuk ni mudah, tidak sebut ulumul hadis dah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Yunus ayat 107, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifalah illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dan jika Allah mengenakan engkau dengan sesuatu yang membahayakan, maka tiada siapa pun yang akan dapat menghapuskan melainkan dia. Inilah yang jadi isu besar baru ni. Ayat ni lah ada seorang ustaz ni dalam YouTube tu, dalam Facebook, dia suruh buah ayat Quran. Kalau mari ribut, kalau mari nampak ribut tak mari, dia kata kita baca wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifalah tu pasal makna dia comel kan. Jika Allah nak kenakan engkau dengan satu benda bahaya, maka tak ada siapa yang dapat menghapuskan melainkan dia. Molek tu tak? Dia suruh bahaya Quran yang jadi isunya. Dia kata wa im yamsaskallahu bidurrin fala kashifalah tu dia suruh apa? Fasimpanglah. Ada siapa dia sedar? Siapa dia tengok video tu ada tak? Oh. Apa-apanya dulu geger ke dulu jadi isu. Ni wa im tengok ayat Quran ni kan. Wa im yamsaskallahu bidurrin fala kashifalah tu dia suruh tukar fasimpanglah. Nak suruh simpanglah ribut tadi. Tukar kot Melayu. Hak ni mana boleh ayat Quran. Bukan dengan orang ucapan dia. Saya nak cari mula video, takut orang delete dah ada. Ustaz yang lembut-lembut tu, dia kecek tu kat ramai lah orang menarik dia. Ni jadi masalah ni. Dia ajar ni, orang panggil ajar ilmu salah ni. Ubah ayat Quran ni boleh kau. Fasimpang lah. Saya apa dia? Fasimpang. Fala kashifalah. Jadi supaya Tok Bidang. Ingat Tok Bidang kami dulu. Dia nak lepas huri kan? Sa'urikum daral fasikin. Tu cerita Nabi Musa tu. Sa'urikum daral al-fasikin. Tu orang fasik. Pasal bunyi al-fasikin tu, dia pegang orang nak lepas huri, dia pegang ke dia. Dia buat tali ke apa tu. Tak ngaberah jam dulu. Dia sebut sa'urikum daral fah. Dia suruh lepas.
uri. Betul-betul lebah marah ke Tok Bidan tu buat amalan ni. Saurikum darul fah. Sulpah. Ni mah ayat Quran ni istihza ni tak kena gaya dia kena ngucap semula ni barang ni. Mempersendakan ayat Quran. Sedap dia falaka syifalah fasimpang lah. Pada ajar pula jangan ni ayat Quran dia kata. Ni ayat Quran apa dia sebut nak surah sekian-sekiannya. Dia kata ustaz dalam YouTube. Sebab kalau orang tegur tu, orang je kena tegur tu kena marah. Mun tahu gapo dia ustaz ni. Aku tak ada lah orang lain. Tengok ketuan pun dengan waruk, pakai sepen kecil lembut. Inilah dia kata ulama hak waris Nabi sungguh dia kata. Mun gapo dia tahu nak marah dia kata. Nampak? Tu cara mentaliti orang kita tu. Dia tidak tengok ke hujah tu. Dia tengok ketuan. Dengan waruk, kecil dengan sedih, seruk-seruk basah dengan muzik melodi pula dah. Main sentimen ni. Rebuh orang Melayu kita dengan lagu ni dah. Tak dengar ni, tak tengok YouTube. Wah, ketinggalan kita orang duk geger satu Malaysia lah. Isu dia ni. Dia kecek selawat sama, kecek sikit Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan, Allahumma salli ala Muhammad. Hari ni saya nak bagi Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kata supaya cerita apa ni tu Piramli nak pergi main ni Cikgu Murni anak beri pendek tu kan nak kecek saya sebenarnya pakai Allahumma salli ala Muhammad. Saya mari ni tujuan Allahumma salli ala Muhammad kena tutup mulut. Jadi ngajar betul tiru beri pendek. Tak sudah sebut lah nama dia. Nyawa cari dik lah. Dia minta maaf lain. Dia minta lain. Hak tu tak minta maaf. Dia minta maaf lain. Dia pergi Mekah lah ni. Dia minta maaf ruh pindah. Hak dia minta maaf baru ni dia panggil benda aku ruh tu boleh berpindah. Bila orang ni mati masuk ruh orang ni. Orang ni mati masuk ruh orang ni. Lepas tu dia minta maaf. Bagus dia tu. Tapi hak ni tak minta maaf ni. Jadi kita tengok sini balik pada kita ni. Dan jika dia menghendaki engkau beroleh sesuatu kebaikan, maka tiada siapa pun yang akan dapat menghalangi limpah kurnianya. Kita duduk situ akidah kita. Dia Tuhan nak kena bahaya tak seroyak lah. Seluruh makhluk duduk tahan apa akan kena. Apabila Tuhan nak memberi ke satu kebaikan, tak sudut tahan ke mana-mana pun. Ini akidah kita ni. Kita kecil buat akidah. Biar kita tahu gambaran, begini Tuhan. Kuasa Tuhan ni mutlak. Tak ada orang boleh tahan bila dia nak. Tak ada orang boleh bui kalau dia tak sih. Inilah dia panggil tauhid rububiyah. Nak tekan ke rububiyah ni biar faham secara mendalam. Apa yang dibincangkan tauhid rububiyah. Biar boleh sebut dah rububiyah. Tauhid rububiyah dah. Allah melimpahkan kurnianya itu kepada setiap yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, dan dialah yang maha pengampung lagi maha mengasihani. Tuhan dia bersifat mengampung kerana sifat dia sebagai rububiyah dia. Kita tahu rububiyah ni luah kan, rezeki, mencipta, tahan bergotu apa ni, mengampunkan, mengasihani tu. Tauhid rububiyah ini dimiliki oleh semua manusia sama ada Islam ataupun kafir. Walaupun tidak semua, orang kafir pun ada juga tauhid ni. Ni sekali lagi jadi menimbul kemarahan. Puak-puak sifat 20 ni dia marah pula ni. Seolah mengiktirafkan orang kafir beriman. Tidak beriman. Dalil dia mari mananya kita tengok dalam ayat Quran kan. Tak ada sini dah. Ayat Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Sekiranya kamu tanya hai Muhammad kepada mereka ini orang kafir, siapakah man khalaqas samawati wal ard, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna. Dia guna perkataan taukid. Nescaya mereka menjawab Allah. Dalam Quran itu sebut, kalau mu tanya mereka ini Muhammad, siapa yang mencipta langit dan bumi, nescaya mereka menjawab Allah. Cuma dia tak boleh berimanya, dia tak boleh berimanya kamu ni menjadi Rasulullah.
Jadi ini mana sebab itulah dia sebut tadi, tauhid rububiyah ni kadang-kadang orang kafir pun ada. Walaupun tidak semua, ada jenis orang kafir yang dia jenis agama rekod, setengah-setengah agama ni dia tidak, tak ada istilah Allah ni, tak ada Tuhan ni kan. Orang etis misalnya, dia tak ada istilah Tuhan ni dah. Jadi dia sebut setengah orang kafir tu, bila tanya dia siapa yang menciptakan langit dan bumi, dia kata Allah. Maknanya dia ada juga tauhid rububiyah. Sebab tu dia tulis lagu tadi dah. Dia tulis macam tadi tu. Tauhid rububiyah ini dimiliki oleh semua manusia, sama ada Islam ataupun kafir. Nampak tak? Faham tu tauhid rububiyah kita gisah lagi. Tauhid uluhiyah. Sani rububiyah. Uluhiyah, hak tadi rububiyah. Okay. Yang itu tukang ubudiyah. Nama dia tukang ubudiyah. Rububiyah, uluhiyah. Tauhid uluhiyah bererti yakin bahawa hanya Allah yang berhak disembah dan dicintai. Ni. Kalau nak mudah faham ke gin. Tauhid rububiyah daripada Tuhan menghala kepada kita. Uluhiyah, kita hala ke dia. Saya ulang sekali lagi dah. Rububiyah, daripada Tuhan menghala kepada kita. Uluhiyah, daripada kita menghala kepada dia, kepada Allah. Maknanya apa dia? Rububiyah tadi, dia menghala kepada kita. Dia mencipta kita, dia memberi rezeki kepada kita, dia yang menjaga kita, dia yang mengampunkan kita. Jadi semua hak dia wik kita tu panggil rububiyah. Akidah kita tak ada orang lain, dia saja yang bui benda kita. Sejak daripada kita mengada ke bui dengan kemudahan oksigennya di udara, jaga kita sejak daripada kandungan menjadi ke benih kita, lepas tu pero kita, bui rezeki kita, semua tu daripada Allah kepada kita, dia panggil rububiyah. Dia menganggap macam mana? Dia adalah tidak semua, macam sebut tadi, etis. Etis tak ada Tuhan, dia kira nature. The earth is created by nature. Bumi ini dicipta secara semula jadi. Tak ada Tuhan lagi. Dia tidak kata tak ada. Dia kata bila kita sebut, dia tak sebut guna istilah tu seolah-olah orang kafir ni beriman. Jadi kita kata nak beriman kena sempurna. Qalu bala syahidna. Tu Firaun. Iyalah. Firaun dan puak-puak dia tu mungkin tak termasuklah dalam rububiyah ni. Tak ada lah dalam ni. Tapi yang dalam ayat Quran tadi, wala in sa'altahum tu, orang kafir Mekah dia terima Allah. Dah Quran kata gitu kan. Kalau tidak, mari mana pula ayat tu? Tuhan sendiri firman, kalau mu tanya mereka ini Muhammad, siapa yang menjadikan langit dan bumi, nescaya mereka berkata Allah. Sesat tak? Faham tu rububiyah dah. Rububiyah daripada Tuhan ke kita, uluhiyah kita ke dia. Apa dia? Berhak disembah. Ni. Nak beribadat, kena dia saja. Dicintai, dipatuhi dan sebagai tempat minta pertolongan. Hak ni bukan sahaja orang kafir tak terima, orang Islam pun banyak punah di tauhid uluhiyah. Orang Islam jarang, tidak punah dalam tauhid rububiyah. Orang Islam punah sini. Ketika dia sembah, dia beribadat, kadang-kadang ibadat dia tu jadi nak kosi dengan orang lain. Misalnya dia beribadat kepada ruh misalnya, minta pertolongan. Ni saja dia panggil istighasah. Istighasah ni pertolongan.
Tawassul lain. Ingat dua istilah. Dia tawassul ni makna perantaraan. Istighasah minta pertolongan. Tawassul ni ulama berbelah pendapat. Orang panggil beza pendapat. Tawassul ni ambil perantaraan. Nak sembuh Tuhan juga. Ambil broker. Ambil broker tengah. Hak ni ulama khilaf. Dia akan guna orang-orang tertentu bertawassul. Aku bertawassul denganmu untuk minta dengan Tuhan. Hak tu biarlah tawassul tu dah. Hak lagi dia panggil istighasah. Dua istilah, tawassul, istighasah. Istighasah ni minta tolong tu dengan dia. Hak ni sepakat ulama kata jadi syirik ni. Istighasah. Jadi contohnya kalau kita tengok dalam video tu arisni, dia guna perkataan istighasah tu kalau pergi kepada fi'il amal kata perkataan arisni, tolong aku. Sebagaimana orang Syiah dia kata ataupun madad. Madad arisni. Madad dengan arisni makna minta tolong. Madad ya Husain, dia minta. Arisni ya Husain, Sayyidina Husain, cucu Rasulullah anak Sayyidina Ali. Jadi ulama-ulama telah menghukumkan rusak akidah orang Syiah kerana dia minta tolong dengan Husain. Apa tak? Arisni ya Husain, madad ya Husain. Ini kalimah-kalimah yang ulama kata kalimah ni menjadi rusaknya akidah orang Syiah. Jadi apa beza dengan bila kita tengok dalam video tu, arisni ya Syekh Abdul Qadir Jilani. Mana? Arisni minta tolong, siapa dia tu? Saya tengok video Hisham Kabbani, pewaris Nazim Haqqani, Tarikat Naqsyabandiyah. Dia tepuk kubur. Arisni ya Syekh Abdul Qadir Jilani, arisni minta tolong. Enggak. Tapi tarikat ni telah dihalalkan di Malaysia 4 negeri dah. Apa dah? Hal tu kita kembali kepada kita kecek masalah bid'ah dulu kan, bid'ah dulu. Benda dunia dengan benda-benda lain. Benda dunia kan kita boleh cipta benda dunia kan, naik kereta, naik lori, naik berapa ni. Hak tak boleh benda ibadat. Beza dulu benda urusan dunia, urusan ibadat. Minta tolong bagian dunia ni memang dia suruh ta'awanu 'alal birri wat taqwa kan. Ni minta tolong benda gaib ni, di luar kuasa manusia. Jadi hujah dia apa ni? Ulama hadis hujah balik, kita duk kata kufurnya puak-puak Kristian kerana dia minta tolong dengan Nabi Isa. Orang Kristian lah ni, help me Jesus, oh Jesus help me. Dalam go tu dia dah. Dalam apa ni Bible tu kan. Oh Jesus Nabi Isa lah dah. Help me, tolong aku. Apa beza dengan orang tadi? Aris ni Syekh Qadir Jilani, tolong aku. Tolong je aku Arab, aku Melayu je. Jadi rusaknya akidah orang Kristian kerana dia menduakan Tuhan, tidak minta dengan Tuhan, minta dengan Jesus. Katanya ulama hadis dia kata kalau setara tu nampak baik orang Kristian sikit, sebab kedudukan Jesus Nabi Isa ni jauh lebih tinggi daripada Syekh Abdul Qadir Jilani ni. Oh ni Nabi diangkat, betul-betul lah Nabi kan. Syekh Abdul Qadir Jilani tahu 300 hijrah, 400 hijrah. Siapa tahu nasib dia? Okey. Baik buat Sayyidina Abu Bakar, Nabi garanti masuk syurga. Tolong aku Abu Bakar. Tak. Tolong aku Sayyidina Umar. Apa pergi cari hak ni? Benda hak tak tahu mana ni. Kalau betul nak dia kata baik Kristian pula minta tolong dengan Nabi Isa. Betul? Nampak sangat tak dijawab benda gitu lah. Jadi sini ni kita kena jaga ni tauhid uluhiyah ni ramai orang punah. Ketika bertawassul, pergi minta dengan ruh di kubur. Ni banyak ditulis oleh alim ulama. Okey. Tauhid uluhiyah menuntut manusia mengabdikan diri kepada Allah dari semua sudut. Ni tengok. Boleh beza ada uluhiyah dengan rububiyah Kalau orang suruh kuliah apa kita boleh kecek mulut tak? Gapo rububiyah, gapo uluhiyah. Boleh dah?
Faham tak kan ya? Boleh beza tak rububiyah dengan uluhiyah? Saya buat dah kata kunci mudah tadi kan. Daripada Allah kepada kita rububiyah, daripada kita ke Allah uluhiyah. Okey. Iaitu Allah sebagai matlamat pengabdian. Allah sebagai tempat perlindungan. Allah sebagai tempat tumpuan kecintaan. Allah sebagai pemberi rezeki dan Allah sebagai sumber perundangan. Ni soal lagi. Kalaulah kita ni ada iktikad kita bahawa peraturan undang-undang Inggeris tu lebih baik daripada kita kata mahkamah lah. Hukum mahkamah Inggeris tu kita terasa lebih baik, lebih praktikal berbanding dengan hukum syariah. Situ dia penuh tauhid uluhiyah. Sebab tu dah dalam dalilul haji wal mu'tamin yang saya sebut dulu, kitab risalah kecil itu, dia kata mani' taqada anna hadiya ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu min hadihi, iaitu orang yang beriktikad bahawa undang-undang yang selain daripada yang dibawa oleh Nabi Muhammad lebih baik daripada undang-undang yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Hak ni dia kata kena ngucap semula. Ni kalau orang ngaji lawyer ni kita bimbang, kalau dia ngaji saja tak ada arah lah, sebab undang-undang kita dia terpaksa guna undang-undang tu kan. Takut dia mari, saya duk baca kan, molek hak undang-undang common law lagi nak banding dengan di UIA. Nanti puan tidak ada di UIA dah ngaji law gitu. Dia pun baca dah, dia kata comel hak law gapo ni hak orang putih buat lagi nak berbanding dengan syariah. Saya lagi jumpa dengan lawyer dia sebut gitu, tak praktikal dah ni. Dia sebab dia ngaji kan, dia berasa adil molek, tak boleh praktik ni. Dia kata undang-undang syariah. Kita bimbang kalau akidah dia tu lagu tu tu tak menjejaskan akidah dia. Tapi kalau dia buat tu kerana kita tak ada pilihan kan, tu cerita lain kan. Ini kita kecek bab akidah. Jadi anak-anak ngaji law ya ni kena basuh dulu otak dia. Pergi ngaji boleh, tapi kena tiung dalam otak tu undang-undang syariah lebih baik. Nampak? Sebab dia penuh akidah dari sudut uluhiyah. Kita ngaku Tuhan buat bumi, betul lah kata tu rububiyah. Nak suruh sahihnya akidah kena dua-dua. Rububiyah pun kena sahih, uluhiyah pun kena sahih. Kata awak tak penuh rububiyah awak, sebagai kafir juga tak penuh. Tapi hak penuhnya uluhiyah. Hak kita nak wit Tuhan, hak ni penuh. Bila-bila sembah Tuhan, sembah muka lain. Bila-bila harap Tuhan, harap ke muka lain. Bila-bila puja Tuhan, puja muka lain. Apa dah? Ini uluhiyah. Boleh baca dua tu tak tahu, saya pun duduk fikir juga tadi pasal apa ni. Saya ambil daripada nota Qiyah, dia masuk juga pemberi rezeki ni. Macam gini lah saya rasa, ketika kita nak halak dia ni, kita nak macam nak terima kasih, nak kata alhamdulillah ke apa ni kan. Ambil kita nak melapaskan terima kasih alhamdulillah. Di samping kita terima kasih kat orang tu, terima kasih yang sebenarnya ialah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni saya salin nota dia ni. Ada juga terasa sikit apa dia repeat benda yang sama lah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Fatihah ada 5 minit lagi dah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuba tengok dalam tehwa kita, sebab itulah apa ya tehwa tu jadi wajib baca dalam sembahyang ni. Rupa ada tauhid rububiyah uluhiyah, dua-dua ada situ. Ketika kita kata alhamdulillahi rabbil alamin, Tuhan sekalian alam, itu rububiyah. Bila kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, makna dia hanya engkau sajalah ya Allah yang kami sembah, yang kami beribadat, dan hanya kepada engkau sajalah yang kami minta tolong. Ya? Jadi tehwa kita nak dua-dua situ. Boleh beza dah rububiyah dengan uluhiyah. Inilah konsep ibadah atau pengabdian yang membezakan antara mukmin dan kafir, iaitu setiap perbuatan lahiriah luaran ni dan batin dalamnya yang dilakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk mendapatkan keredaannya.
Lagu ni je Islam naknya. Cuci dah dari segi akidah kita. Walaupun kita tidak boleh sebut. Tak payah kita boleh hurah gapo dia tanjizi hadis, tanjizi qadim. Nak ngaji tu boleh, nak mendalami, tapi kita paksa orang tua mokcik gapo dia tanjizi hadis, tanjizi qadim. Tak reti nak sebut, tak sah akidah mokcik tu. Penyayalah masuk neraka habislah mokcik tua. Tu dah. Nampaklah ni dia kata tak boleh, kena reti. Kalau tak reti tak boleh. Saya pernah kecek dengan seorang tok lepas dulu banyak tahun 80-an dulu. Kata berat, kata kalau orang tu tak boleh faham ni benda ilmu kalam gini orang tua, betul dia kata. Sebab tu dia kata ramai masuk neraka pada masuk syurga. Dia pergi kat tu pula. Kita pun seriang berasa. Tak ada apa. Dia sebut situ dia jawab ni. Sebab tu dia kata ramai masuk neraka. Sebab dia kata tak reti sifat 20. Dia pergi situ. Lelah. Jadi pupuk dia je masuk syurga. Sebab dia boleh baca sebut-sebut. Teriuk lah makcik. Buat apa ngajinya kita masuk neraka lah kita. Buat apa? Tak cakap faham tanjizi hadis, tanjizi qadim. Duduk-duduk makcik tak reti, hamba pun tak reti. Ada reti tanjizi hadis ni? Cuba ayat sikit. Cikgu Asyam boleh ayat tanjizi hadis, tanjizi qadim. Sudah, kalau mengikut dia masuk neraka tu. Nampak tak? Ni orang panggil ekstrim ni. Dia pergi situ lah. Segulungannya masuk syurga. Ni lah. Dia pergi hak tu. Dia pergi hak tu kak. Dia baca tu memang. Jadi kalau begitu kan, tak adil kita tengok ni mana. Orang-orang yang Tuhan punya otak ni tak sama. Tuhan punya orang bodoh, orang kapung kan. Tuhan mengaji, dia tak faham apa. Tak ke zalim Tuhan nak somak neraka. Ya kita tengok Nabi SAW, saya pergi, walaupun acak kali saya sebut dah. Bila seorang hamba, dia kalau kita baca dalam hadis juga apa kan, saya nak habis sini ada. Kalau bunyi hamba sahaya ni, orang yang tak ada peluang ngaji, orang jahil kan, hamba abdi kan. Bila sahabat nak memerdekakan hamba ni, dia wisyarat ke hamba dia, aku boleh merdeka tapi mau masuk Islam. Dia kata aku Islam dah dia. Jadi dia tak puas hati, dia nak cek dengan Nabi. Nak cek betul sungguh ke dia ni sah ke dia Islam dia, sebab aku nak merdeka dia. Nabi tanya dua soalan kan. Nabi tanya man ana. Kau dia man ana, siapa saya? Katanya ni orang tino hamba tino, hamba abdi tino. Dia kata anta Rasulullah. Awak Rasulullah. Ya, Nabi kata. Pak Nabi tanya, aina Allah? Di mana Allah? Katanya hamba tu fis sama. Atas langit dia tu. Apa Nabi kata gua no? Nabi tak kata, "Hei, mana boleh Tuhan tak atas langit? Tuhan tidak bertempat." Nabi tak kata lagi tu. Nabi kata, "A'tiqha fa innaha muslimatun." Bebaskan ia, merdekakan dia kerana dia telah Islam. Nabi telah iktiraf Islam dia dengan dia berkata, awak Rasulullah, Tuhan duduk langit. Nabi kata sah ada Islam dia. Nabi tak tanya pula tanjizi hadis, tanjizi qadim lah ke mana. Apa dah? Ni saya kata mari mana bagian ni. Bui syarat kok Nabi tak bui syarat. Nampak dah saat ni mudah nak nampak. Akidah Islam tu mudahnya. Takkan Nabi tak faham ni lah, orang ni tak reti ngaji. Tapi Nabi boleh kata, ada pula dia hurah, Nabi boleh suluh pakai dalam hati. Dia kisah tu pula. Sekat tu ada. Masuk. Kau profesor sekat mana pun, saya tak ada sini nak tengok. Nak buat paragraf mana? Duduk mana dalam tu? Nombor berapa akhir sekali tu? Nak ambil situ. Tak pasal gini ni, kita start tadi lah 10 apa ni, kita nak berhenti pukul 10 juga ni. Okey. Nak ambil iya. Ambil sini ada Ibnu Taimiyah ni. Kalau sampai sini habis ni. Sikit lagi. Ini bererti meletakkan seluruh perbuatan, percakapan dan tingkah laku di atas perintah dan petunjuk Allah. Petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Ni Ibnu Taimiyah. Ni seorang yang kalau sebut sini kan.
Orang allergic benar. Sebut Ibn Taymiyah. Oh, Ibn Taymiyah. Padahal dia ni, ke dulu daripada Imam Suyuti lagi dia. Jadi tak tengok. Ibn Taymiyah ni anak murid dia. Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim, ulama-ulama besar hok duduk jadi rujukan ni adalah anak murid dia belaka. Tapi tu guru dia ni tak terima pula. Ibn Taymiyah ni. Tauhid ini membezakan antara golongan yang bertauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan orang musyrikin. Dia sebut ni. Sinilah titik pemisah di antara orang musyrikin dengan orang Islam. Orang musyrik dari segi mentauhidkan rububiyah sama-sama boleh terima, kan? Siapa buat langit bumi sama boleh terima. Tapi siapa bakno beribadat, ni orang Islam ni dia beribadat kepada Allah sahaja. Orang musyrikin beribadat kepada berhala dia. Dia penuh sin. Atas dasar tauhid inilah segala balasan pahala dan balasan dosa di akhirat nanti. Baru kita masuk tauhid al-asma was sifat. Jadi dua dah hari ni. Jadi ada tiga ni, kan? Jadi tiga ni lah sebagai orang panggil teras tauhid kita. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid al-asma was sifat. Ada soalan ni? Dia hadis tu begini, dia bunyi banyak lafaz. Bila Nabi sebut sataftariku ummati ila salasatin wa sab'ina firqatan kulluhum finnar illa wahidah. Umat aku akan berpecah kepada 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu. Bila sahabat tanya, siapa dia? Manhum, siapa mereka itu? Maka Nabi jawab, ana alaihi wa ashabi. Orang yang serupa dengan aku, serupa dengan sahabatku. Dia ayat umum. Siapa-siapa dia lepas pada aku ni, walaupun pecah 73 pun, aku kata golongan je boleh masuk syurga. Orang yang buat kerja dia serupa dengan aku, serupa dengan sahabat. Itulah sebabnya ulama hadis berhempah pula pagi petang siang malam ni nak heret masyarakat supaya berakidah buat amal semua sekali serupa dengan Nabi, serupa dengan sahabat. Sebab hak ni hak Nabi jamin. Turut orang lain boleh, tapi jangan bercanggah dengan dua tu. Jangan bila-bila Rasulullah ke kanan, kita ke kiri. Kok jalan mana ni? Ya Nabi kata ana alaihi wa ashabi. Yang serupa dengan aku, serupa dengan sahabat. Nampak tak? Tu ahli sunnah. Dia sebenarnya dia tolak ulama-ulama hadis. Dia kata bukan ahli sunnah. Ahli sunnahnya dia. Ayuhlah kata dia berjenama atas dia seorang. Orang yang tidak belajar supaya dia, itu bukan ahli sunnah wal jemaah. Bukan nama aswaja. Kita. Hak lain tu apa lain pun nama. Padahal hak ni hak nak turut sunnah-sunnah ngaji hadis. Tengok apa ya? Dia dia. Apa ya? Kalau siapa, masalah trend ni, siapa yang nak mendekatkan diri dengan hadis, ngaji hadis, hak tu dia tubik macam-macam istilah lah ni. Kalau ngaji hadis, ngaji Quran, sesak dia kata. Tubik geger pula bangun. Tubik dah letak tubik. Tak sibuk ngaji hadis. Sikit nak ngaji sikit dia tu buku tafsir lah. Nak ngaji sikit baca hadis lah tu. Hak ni dia penuh. Baca kitab-kitab ni ada. Masalahnya bila kita baca kitab bercanggah dengan hadis ni. Baca-baca kita jumpa hadis palsu. Pasal dia ingat kau kita baca hadis ni, baca innamal a'malu binniyat. Setiap amal berdasarkan pada niat. Lagu tu sudah. Apakah hadis tu? Dia kata ni lah data masalah ni. Ustaz-ustaz hok sahur sebut. Bila dia pokok ni dia ngaji hadis, dia nak pakai hadis saja dia kata. Dia tak sepakat pandangan ulama. Ni masalah dah dia. Kan kita ngaji hok karam pukul 10. Bila kita sebut hadis tidak ada kan ni pandangan ulama ni kata guano, mazhab ni kata guano, mazhab ni. Orang ngaji hadis lah orang banyak merujuk pada ulama. Start daripada dia ngaji sanad tu ulama dah tu. Siapa meriwayat, siapa dia orang ni. Lepas tu syarah dia pula. Ibnu Hajar syarah tu pula. Siapa dia Ibnu Hajar?
Dia ambil daripada pandangan ni, pandangan ni, pandangan ni. Ni lah orang pegang kat ulama'nya. Tapi ulama' yang ada talian, yang sapa kepada Nabi. Bukan ulama' ikut dan mari jumpa. Ajar benda pada ni, saya nak beri apa ni, ijazah satu doa lah, satu zikir dia kata. Pakali kita cek-cek zikir rekod sendiri. Pak kita kata boleh ke zikir kau sendiri reki hak ulama ni buat lah, bolehnya sebab hak Nabi tu tinggi tak sesuai kita nak amal tu bik pula lagu tu tidak karut ni belakang kita bik tasbih hak subhanallah alhamdulillah boleh ke bapa ustaz tu tanya dia ustaz Habsahur dia ustaz pasal apa kita tidak berzikir dengan zikir-zikir yang diajar oleh Rasulullah yang kita nak ambil zikir ulama Rasulullah ni tinggi tak sesuai bila kita berzikir jadi pamah jadi gopo pasal tak padan dengan sahih kita zikir-zikir tu untuk Rasulullah dan sahabat kita ni kena cari zikir-zikir lain apa dia hu lah apa dah jadi hak ni pula tidak tengok apa pelik hak ni pula ahli sunnah wal jamaah. Hak orang nak ambil Nabi, hak Nabi kata guano, sahabat buat guano, hak tu pun ngaruk dia kata. Tengok ni, pusing. Pun habis masyarakat kita ni. Ada soalan lagi? Tak ada winai ya deh.